بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil pengurusi majlis, barisan kepimpinan Majlis Ilmu Pulau Pinang, sahabat-sahabat daripada Zoom kuliah, khususnya muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ke-15 daripada bulan Rejab 1437 Hijrah. Allah masih lagi memanjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita petang ni dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selalunya kalau jam pukul 2.30 ni orang pakat lena nanya ni. No. Cuma minta jangan lena dalam kuliah hari ni sudah alhamdulillah no, boleh kau no insya-Allah no. No. Baik. Boleh dengar tak suara dengan mic macam ni? Kau dengar bergaung ke macam mana kah? Clear no? Dah bukan apa yang tanya tu, macam saya nak kata. Boleh kan insya-Allah no? Baik. Petang ni insya-Allah kita akan melihat, kita akan berkenalan, kita akan berbincang berkaitan dengan satu orang manusia yang pernah muncul, yang pernah wujud atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang mana manusia yang kita nak bicara malam ini, atau minta maaf petang ni, merupakan manusia nombor 3 paling tinggi kedudukan atas muka bumi ini. Secara ijma', maksudnya semua ulama sepakat manusia yang kita nak bincang petang ni adalah manusia nombor 3 paling utama dalam Islam. Dan tidak ada sesiapa pun boleh menandingi kedudukan ketiga yang beliau miliki. Tak boleh. Dan manusia yang kita nak bincang malam ni juga, malam lah, boleh kira malam saja ni. Boleh kau sambil-sambil melawak lah. Padahal memang tersasul pun. Manusia yang kita nak bincang petang ni tetap tidak boleh mendahului Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai manusia nombor 1 yang paling mulia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tak boleh teng. Kedudukan nombor 1 paling mulia tetap Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada manusia boleh menandingi kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan saya rasa pakat kenal belakang dah tadi. Kemudian kedudukan nombor 2 paling tinggi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak ada orang boleh teng Sayyidina Umar, tak ada. Melainkan Sayyidina Abu Bakar sahaja. Puji bilah siapa pun, Sayyidina Ali ke Talha Ubaidillah, puji bilah sahabat lain pun berkandak-kandak pun, tetap Sayyidina Umar nombor 2 paling tinggi kedudukan. Boleh no? Dan hari ini kita nak tengok manusia yang ketiga paling tinggi kedudukan dalam Islam. Tidak boleh, kedudukannya ini tidak boleh ditandingi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa? Namanya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Satu sosok tubuh manusia yang umurnya panjang. Sahabat-sahabat yang mana tengok depan ni jangan tengok muka tu memang hak tengah ni lah segak hak ni. Kalau tengok muka tu hak ni lah segak kan. Kalau kita tengok senarai nama yang ada di belakang ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Daripada 4 manusia ni, 3 daripada mereka semua wafat 63. Sayyidina Abu Bakar wafat 63. Sayyidina Umar wafat 63. Nanti petang nanti Ustaz Luqman akan membahas tentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun wafat 63. 63. Sebab itu hari ni siapa yang mari umur 63 standby. Betul yang bunga ni dia kacau. Saya minta izin tak bawah boleh kot no? Tak nampak orang. No? Siapa 63 standby satu. Dan yang kedua, yang mengaji hari ni, yang muda-muda yang mengaji hari ni, yang memiliki ibu dan ayah yang berusia 60 tahun ke atas. Kita ada mak ayah kita umur 60 tahun ke atas. Kita sebagai anak pun kena standby. Kena standby. Paling kurang kena belajar cara menguruskan jenazah. Paling kurang kena belajar kalau mak ayah kita meninggal apa yang patut kita buat dulu. Paling kurang kalau laki-laki kena belajar cara mandi jenazah, cara semayang jenazah, cara nak bawa jenazah masuk ke kubur.
Apa sebab? Sebab mak ayah kita dah masuk zon 60 tahun ke atas. Sebab baginda bersabda, amara ummati, umur umat aku ni 60 ke 70 ya. Wah, yang senyap nampak saya. Khusyuk amboi. Boleh dapat cakap tu no, insya-Allah no. Tapi manusia yang kita nak bincang petang ni, dia special. Beliau meninggal dunia usia 82 tahun. Umur meninggal dunia usia 82 dan beliau memerintah kerajaan Islam 12 tahun. Bermula daripada usianya 70 sampai 82. 12 tahun khalifah paling lama memerintah apa atas muka bumi ini. Daripada 4 khulafa Rashidin hak kita tengok di belakang ni, nombor 3 ni Sayyidina Osman paling lama memerintah 12 tahun. Sayyidina Abu Bakar pendek 2 tahun lebih Sayyidina Umar 10 tahun 6 bulan 4 hari kalau secara tepat lah. 10 tahun 6 bulan 4 hari. Sayyidina Ali ni 4 tahun je. Yang paling lama Sayyidina Osman 12 tahun. Dan manusia yang kita nak bincang malam ni, malam lagi berapa 3 kali dah ni. Nak kena berhenti awal abak kaya ni. Manusia yang kita nak bincang petang ni, walaupun minta maaf no, dalam sejarah Sayyidina Abu Bakar ma'ruf, selalu orang kenal cerita Sayyidina Abu Bakar. Cerita Sayyidina Umar lagi orang kenal. Cerita Sayyidina Ali pun ramai orang kenal. Tapi cerita pasal Sayyidina Osman jarang orang kenal. Pasal tak? Sedangkan di antara 4 tokoh ni, Sayyidina Abu Bakar jadi mertua. Betul? Mertua Nabi SAW. Sebab baginda kahwin dengan anaknya Aisyah. Betul? Selesai. Sayyidina Umar pun jadi mertua Nabi SAW juga. Sebab baginda kahwin dengan anak perempuan Sayyidina Umar, namanya Hafsah. Betul? Sayyidina Ali yang hujung ni jadi menantu Nabi SAW. Betul? Sebab beliau berkahwin dengan Fatimah. Antara 3 ni yang special sebenarnya yang tengah-tengah ni. Bukan gambar tu, nama tu. Pasal apa nama tu special Ustaz? Sebab Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi 2 kali. Satu-satunya sahabat yang menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Beliau kahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ruqayyah, yang lalu kita dah dapat lagu itulah. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah. Kahwin dengan Ruqayyah itulah. Dan bila Ruqayyah meninggal dunia, Nabi SAW ambil lagi Sayyidina Osman jadi menantu kali yang kedua, kahwin dengan anak yang selain, namanya Ummu Kalthum ataupun Ummi Kalthum. Yang kita doa apa, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalthum. Kahwin dengan Ummi Kalthum pula. Mana ada manusia nak ambil orang buat menantu 2 kali lah? Tak ada. Tak ada. Ayah-ayah yang dia ada di sini, ayah-ayah ada menantu. Ada menantu dah lah ni. Cuba bayang kalau anak perempuan kita meninggal dunia, kita nak ambil tak menantu tu kahwin dengan anak perempuan kita yang lain? Nak ambil tak? Faham tak soalan tu? Ibu-ibu yang ada di sini ada menantu laki-laki. Ada menantu laki, sekarang ada menantu laki-laki lah. Tiba-tiba anak perempuan kita meninggal dunia. Ibu-ibu nak ambil tak menantu tadi tu kahwinkan dengan anak perempuan kita yang lain? Ambil tak? Tak ambil lah. Tak harap dah Ustaz. Biar seorang sudah lah kena Ustaz. Biar seorang sudahlah jadi mangsa Ustaz. Yang lain bagi menikah dengan orang lain lah. Kita tak ambil. Siapa pun macam tu lah. Tapi Nabi SAW ambil Sayyidina Osman jadi menantu 2 kali. Bila Ummu Kalsum meninggal dunia, Nabi kata lagi, "Lau kana lana salisatan." Aku ni kalau ada anak dara yang ketiga, ada lagi anak dara, la zawajna. Aku bagi menikah dengan kamu ni wahai Osman. Tu yang kata hebat manusia kita nak bicara hari ni. Kita aja tak kenal. Tapi manusia ni hebat kan? Hebat semua. Nabi kata kalau aku ada anak dara lagi, aku bagi menikah dengan kamu ni wahai Osman. Berkenannya Nabi dengan Sayyidina Osman ni. Kenal semua. Dia dapat saya kata no. Sebab tu dia bagi saya Sayyidina Osman. Pasal yang ada depan ni semua menikah seorang. Saya seorang aja menikah 2. Cukup cantik tajuk ni. Pandai dia pun susun. Baik. Ayah-ayah bunda rahmati Allah SWT sekalian.
Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian semua pakat dapat benda ni. Saya tak mau baca benda ni, kalau baca pun buat pening kepala ya. Cuma saya nak ambil poin-poin yang ada dalam perenggan yang ada dalam ni sekalian. Itu sahaja. Baik, siapa yang ada kertas ni boleh buka, kita tengok sekalian. Sekejap saya cerita nah, saya akan buat cerita lain. Hak dalam ni boleh baca sendiri. Baik. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia sebut di sini merupakan khalifah Islam ketiga selepas Sayyidina Abu Bakar. Yang ni saya tak payah ulas. Beliau dilantik menjadi khalifah melalui persetujuan orang ramai. Ayah catat sikit di bawah tu, ketika usianya 70 tahun. Tambah sikit bawah perenggan tu. Maknanya Sayyidina Uthman dilantik ketika mana usianya 70 tahun. No? Sebab tu ayah-ayah di sini siapa umur 50, orang lantik kita jadi pegawai masjid, orang lantik kita jadi AJK satu-satu jawatan dan sebagainya, jangan tolak lah. Jangan duk jawab, bagi hak muda-muda lah, kami tua-tua dah nak boleh buat apa dah. Jangan jawab macam tu nah. Bagi hak muda-muda lah buat kerja, kami ni tua-tua dah tak larat dah. Jangan nah. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah umur 61. Sayyidina Umar jadi khalifah umur 53. Sayyidina Ali jadi khalifah umur 59. Sayyidina Uthman jadi khalifah yang kita mengaji hari ni umur 70. Makna umur 70 jadi pemimpin paling tinggi dalam dunia Islam. Awak yang senyap. Faham ke maksud saya tu no? Sebab tu kita tak mau dah duk bagi alasan. Bagi mereka hak muda-muda lah buat kerja. Bagi yang muda-muda lah pula, kami ni pencen dah. Mana ada pencen dalam Islam? Mana ada istilah pencen dalam melakukan kerja Islam? Tak ada. Lagi tak mati, lagi tu kerja Islam kena buat. Lagi umur meningkat, lagi tenaga kita perlu curahkan. Sebab amalan di waktu berusia lebih barakah. Amalan di waktu kita berusia ni lebih banyak kebaikan dia. Awak macam tahan napas, nampak saya. Boleh leno sambil melawak macam tu lah no. Duk straight tu takut leno. Boleh kono jangan ambil hati nah melawak macam tu nah. Insya-Allah. Baik. Nama Sayyidina Uthman, baik, perenggan yang kedua. Nama sebenar Sayyidina Uthman adalah Uthman bin Affan bin Abul As. Tu nama Sayyidina Uthman. Nah, namanya memang Uthman bin Affan. Dan tak silap saya boleh catat sikit di situ, kalau silap saya mohon maaf nah. Beliau adalah 3 pupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 pupu. 3 pupu tu nak kira macam mana tu? Adik-beradik, turun bawah sepupu, turun bawah lagi 2 pupu, turun bawah lagi 1, 3 pupu. You know? Yang mana faham, yang mana suka study tentang isu adik-beradik apa semua ni, dia faham 3 pupu tu macam mana. Hak mana tak faham, bayangkan 3 pupu tu macam kupu-kupu sudah. Bayang kira adik-beradik sudah. Senang. Baik. Macam mana boleh jadi Nabi SAW dengan Sayyidina Uthman ni ada sangkut keluarga Ustaz? Macam mana boleh jadi? Dia di sebelah atas tau. Sebelah atas tau. Apa kalau tak silap saya, Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf yang duduk di atas tu, Abdul Manaf dia dapat 4 orang anak. Ni cerita macam mana boleh jadi 3 pupu ni lah. Abdul Manaf yang duduk di atas tu, dia ada 4 orang anak. Anak sulung dia nama Hisham. Hisham ni turun ke bawah sampai pada Nabi SAW. Boleh dapat dah? Satu. Hisham ni turun pada Nabi, turun bawah, cucu cicit dia dapat Nabi SAW. Anak nombor 2 nama Muttalib. Bukan Abdul Muttalib yang datuk Nabi tu, bukan. Namanya Abdul Muttalib, seorang lagi. Abdul Muttalib ni beranak turun sampai pada Imam Syafi'i. Tu yang kata Imam Syafi'i daripada bangsa Quraisy, dia keturunan dia mari kot tu. Mari nombor 3, anak nombor 3 nama Abdul Syamsi. Abdun hamba, Syamsi matahari, Abdul Syamsi hamba matahari. Turun cicit dia mai kat Sayyidina Uthman. Macam tu cerita dah. Anak dia nombor 4 nama Naufal. Buah bila tak ingat pun tak apa pasal sebut nama ya. Naufal ni turun, nama ni kita jangan dengar, tapi dia tokoh besar zaman Quraisy dulu. Nama dia Jubair bin Mut'im. Yang ni kita jangan dengar lah. Yang ni cerita zaman jahiliah.
kan? Nama dia Jubair bin Mut'im. Jadi kalau kita tengok Nabi SAW sambung sampai Hashim, Sayyidina Osman sampai Abdul Syamsi, mereka ada hubungan kekeluargaan. Boleh dapat sekat tu? Selesai. Dan Sayyidina Osman ni masuk Islam ketika mana dia muda, Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Osman ni dia muda daripada Nabi SAW 5 tahun. Boleh catat kat situ. Muda 5 tahun daripada Nabi SAW. Bahasa mudah dia macam mana Ustaz? Macam ni. Jemaah no. Bahasa mudah dia macam ni. Waktu Nabi SAW lahir, Sayyidina Osman tak ada. Macam tu senang. Waktu Rasulullah berusia 5 tahun, Sayyidina Osman baru beranak. Boleh nampak susahnya tu. Waktu Rasulullah kahwin umur 25, Sayyidina Osman masa tu 20. Waktu Rasulullah dilantik jadi Rasul umur 40 jadi Rasul, Sayyidina Osman ketika itu 35. Jadi beliau masuk Islam 35 tahun. Boleh faham tak? Tu susun macam tu, senang nampak. Baik. Waktu Rasulullah wafat 63, Sayyidina Osman masa tu sudah 58 tahun. Waktu Rasulullah meninggalkan dia. Dan Sayyidina Osman jadi khalifah 70 dan wafat 82. Boleh susunnya tau. Senang nampak je lah. Baik. Selesai. Perenggan yang kedua, ayah-ayah boleh tulis tepi tu, cerita dia masuk Islam. Tulis masuk Islam. Ataupun tulis tepi tu biodata. Kan biodata kita panggil apa? Apa tak istilah dia tu? Bola pengenalan. Siapa yang ada kertas ni boleh tulis kat tepi tu pengenalan Sayyidina Osman. Selesai. Baik. Itu perenggan yang kedua tu. Perenggan yang kedua dia cerita tentang nama Sayyidina Osman, muda 5 tahun daripada Nabi SAW, bangsa Quraisy. Ayah-ayah, ibu bunda yang ada pada hari ni, dia kira malam ni siapa tu. Jemaah nong tidur biasa cakap tu malam ni selalu. Baik. Ayah-ayah, ibu bunda yang mengaji hari ni, kalau siapa di sini berbangsa Quraisy, siapa di sini ada keturunan Quraisy, orang yang berketurunan Quraisy, kalau dia nak bangga, silakan. Dia boleh bangga. Kalau dia nak bangga orang, saya ni bangsa Quraisy. Kalau dia bangsa Quraisy betul, dia boleh bangga. Silakan. Tapi kalau dia bangsa Melayu saja, kita cadang tak sah. Kan, tu habang orang, saya ni Melayu ni, darah Melayu ni, saya anak jati Melayu ni, saya orang Melayu asli ni. Tak payah. Tapi kalau dia bangsa Quraisy, silakan. Pasal Nabi sebut terang-terang, Nabi kata faddalallahu Quraisyan. Allah muliakan orang Quraisy ni 7 benda. Saya sebut cepat-cepat, tak payah salin pun tak apa, abuan dengar pun tak apa. Allah bagi 7 benda dekat orang Quraisy, Allah tak bagi kepada bangsa lain selain pada Quraisy. 7 benda. Nombor 1, Allah kata mereka manusia pertama sembah Allah atas muka bumi. Manusia pertama sembah Allah atas muka bumi Quraisy. Sebab Nabi SAW dilantik daripada bangsa Quraisy, Nabi berdakwah di Mekah. Orang Quraisy orang yang pertama memeluk ajaran Islam. 1. Yang kedua, spesialnya Quraisy, pasal Nabi kata nasarahum 'alal fil wa hum musyrikun. Waktu orang Quraisy ni duk kapiak lagi, duk sembah berhala lagi, tentera Abrahah duk serang mereka, Allah bantu orang-orang Quraisy ni. Orang Quraisy masa tu duk sembah berhala, dalam keadaan duk sembah berhala, kena serang, Allah tolong. Bangsa lain tak ada. Bangsa lain lawan Tuhan memang kena, tapi bangsa Quraisy Allah tolong. 2 dia noh. Yang ketiga, Nabi kata pasal dalam Quran turun satu surah nama Quraisy. Li ila fi Quraisy, surah Quraisy. Mana ada surah Melayu? Surah Melayu tak ada. Surah Quraisy ada. 3. Yang keempat, pasal apa special? Sebab ada Nabi. Dalam bangsa Quraisy ni ada Nabi. 4. Nombor 5, sebab bangsa Quraisy ada ni khilafah. Sebab tu kalau kita tengok ni, 4 orang ni semua bangsa Quraisy. Mana ada orang Ansar? Pasal Rasulullah pindah daripada Mekah pergi Madinah. Selepas Rasulullah wafat, patutnya orang Ansar jadi khalifah, betul? Negara mereka. Tapi tak, yang nanti jadi khalifah, cuba tengok. Sayyidina Abu Bakar Quraisy, Sayyidina Umar Quraisy, Sayyidina Osman Quraisy, Sayyidina Ali pun Quraisy.
Mula-mula ni ilmiah lah sikit kan. Sagi hak belakang tu memang kata lah insya-Allah. Boleh dapat kau no? Nombor 6. Sebab orang Quraisy ni dia jaga anak kunci Kaabah. Sampailah dia jaga lagi. Anak kunci Kaabah tu orang Quraisy jaga sampai hari ni. 6. Tu anak kunci Kaabah tu lah depa pegang sampai hari ni. Nombor 7. Sebab sampai hari ni depa pegang lagi menguruskan air Zam-Zam. Tu yang kita pergi ke Mekah tu ada urus air Zam-Zam tu orang Quraisy. Sampai hari ni orang Quraisy urus. Cuma kita masuk dalam Masjidil Haram tu kita tengok Pakistan, Bangladesh lah duk angkat tung oren tu. Saya duk kata ni Quraisy kan? Bukan. Yang tu Bangladesh. Boleh faham ke no? Habis tu yang ustaz kata uruskan minum nu hak atas-atas no. Hak buat keputusan apa semua tu semua orang Quraisy. Hak duk angkut tung tu Pakistan, Bangladesh macam biasalah. Faham ke no? Jadi Allah bagi dekat Quraisy 7 benda. Orang lain seorang tak dapat. Wala ahadun qablahu, sebelum Quraisy tak ada siapa pernah dapat macam ni. Wala ahadun ba'dahu, lepas daripada Quraisy pun tak ada siapa pernah dapat macam ni. Tu kata specialnya bangsa Quraisy. Selesai. Sayyidina Osman yang kita mengaji hari ni bangsa Quraisy. Allahu akbar. Baik, selesai. Perenggan yang seterusnya Abu sekalian, perenggan nombor 3. Perenggan tu cerita pada kita tentang sifat mulia yang ada pada Sayyidina Osman. Ayah boleh tengok, saya baca cepat-cepat no. Boleh ke no? Boleh ke no? Sayyidina Osman ni terkenal seorang lembah lembut, pemurah baik hati. Selesai. Yang ni semua maklum di Mekah, semua orang kenal. Nama Sayyidina Osman cukup pemurah. Perenggan nombor 3, baris nombor 3 tu cuba tengok. Digelar dengan gelaran Al-Ghani. Al-Ghani tu maksudnya orang kaya. Orang kaya. Sayyidina Osman digelar orang kaya. Pasal apa dia orang kaya? Cuba tengok di bawah tu. Selepas dia peluk Islam, dia banyak derma harta dia untuk kepentingan agama Islam. Apa saja Nabi sebut, semua dia bagi. Apa Nabi kata, semua dia bagi. Nabi kata beli telaga, dia beli. Nabi kata bagi barang-barang ni, dia bagi. Nabi kata kelengkapan perang tak cukup, dia bagi. Memang perangai dia suka menderma. Sifat ni kita nak minta tiru. Kita selama ni duk faham, kita bagi habis, semua macam tu salah. Semua duk faham, bagi habis. Tambah kita kata kak dalam akaun kak ni ada sampai 20,000, kak tariklah 5,000 bagi. Bagilah wakaf-wakaf 5,000. Dia jawab apa? Dia kata kalau tarik habis je. Orang sini tak ada lah. Dia boleh jawab, dia kata kalau bagi habis kami nak makan apa? Lah. Kan dalam Quran Allah janji, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa saja yang kamu buat keluar, Allah ganti balik. Lagi banyak kamu buat keluar, lagi banyak Allah ganti. Mana ada ayat Quran kata kamu buat keluar habis, kamu buat keluar tak ada apa? Tak ada. Tapi dia boleh jawab ke tu. Kita kata kau tu dalam bank tu ada banyak kau buat keluar lah, duk ada ke kan? Ni nanti potong Saya kerja pejabat zakat. Hari tu cerita ni tempat ni saya sebut dah, ni kongsi sini. Ada orang pergi pejabat zakat, dia bawa buku apa ASB dia tu lah. Dia bawa dia suruh saya kira zakat, saya kira je lah. Duit dia saja 200,000 USB dah janda. Kata 60 lah saya lah ngomong. Duit dia saja 200,000. Allah. Saya pun dia main depan tu, saya pun duduk depan dia, saya counter hari tu. Saya pun dia bagi buku, saya buka tengok. Tu dia sampai 200,000. Saya masa tu mulut jahat sikit. Mulut tu jahat sikit. Saya kata makcik, oi. Makcik duk simpan banyak-banyak ni nak buat apa makcik, oi. Apa 200,000 duduk dalam akaun tu, kita tanya nak buat apa makcik, oi. Tahu dia jawab apa tuan? Dia kata ustaz, makcik duk simpan banyak-banyak ni bukan pasal apa ustaz oi. Makcik simpan untuk hari tua. Jawapan dia tu menyakit hati tu. Dia kata makcik simpan untuk hari tua. Padahal dia mai bayar zakat tu umur dia 60 lah. Umur.
Sikit lagi mulut nak cakap, sikit lagi mulut nak kata kat Rasulullah. Dia tu kata jenis jahat sikit ni. Sikit lagi nak kata kat dia. Makcik, oi, tua tu bila? Dah sungguh kan? Tak, dia boleh fikir tu, simpan untuk hari tua. Kita nak tanya juga, tua tu bila? Satu. Yang kedua kita nak tanya, makcik dan kan nak sampai hari tua tu? Yang simpan tak mau guna tu. Ibu-ibu yang ada di sini, yang mana duk simpan banyak sangat lekong bank, buat kebajikan cepat-cepat. Buat kebajikan. Ada Mahat Tafiz, bagi. Dengar kata ada sekolah, bagi. Ayah-ayah ada di sini, dengar kata ada benda orang bantu, bagi. Jangan simpan banyak sangat. Simpan habuan untuk kain kapan kita, cukup. Simpan untuk keperluan apa kita nak urus jenazah kita, cukup. Yang nak simpan banyak-banyak tu nak buat apa? Ibu-ibu simpan banyak-banyak. Ibu-ibu, minta maaf bahasa mudah nah. Saya bagi contoh ibu-ibu dulu. Ibu-ibu kalau simpan banyak, ibu-ibu tak guna, betul? Simpan, ada duit simpan, ada duit simpan, ada duit simpan. Beli barang kemas simpan dan sebagainya. Ibu-ibu simpan, ibu-ibu tak rasa, betul? Kita tak rasa benda tu pasal kita simpan. Tengok-tengok pak mati. Dua simpan, nak rasa, tak ada rasa dah simpan. Tengok-tengok pak mati. Suami ibu-ibu otomatik akan dapat suku duit tu. Kalau kata duit 200,000, 50,000 dia ambil. Agak-agak dia buat apa? Sungguh. Nah, ibu-ibu sendiri pun tahu. Suami kita kalau dapat duit selungguk tu, ibu-ibu sendiri pun tahu dia buat apa. Habis tu ustaz, kami tak mau bagi kat suami kami, ustaz. Tak boleh. Pasal hak tu peraturan dalam Islam. Seorang perempuan kalau meninggal dunia, suami ada anak pula, suami automatik dapat suku. Banyak tu, suku banyak tu. Kalau tak ada anak, suami dapat separuh. Oh, lagi sedap dia joli, nampak gaya ustaz? Kita simpan teruk. Kita sampai tak guna, kita sampai tak buat apa. Orang suruh buat kebajikan pun kita tak buat. Pasal duk simpan. Tengok-tengok boleh kat orang. Pakai-pakai fikir tengoklah. Sungguh. Sebab tu saya habaq kat isteri saya kan. Saya kata ada duit buat kebajikan. Jangan simpan. Kalau simpan dapat kat saya. Tengok. Kalau simpan boleh kat saya. Lah buat kebajikan. Bukan suruh perhabis pi joli dah. Buat kebajikan. Ada sekolah bagi. Ada kata budak anak miskin bagi. Ada kata anak yatim bagi. Bagi ya tak apa. Dia kata bagi habis Kita kata tak habis. Allah janji kamu keluarkan, Allah ganti balik. Boleh kan? Jangan takut, Allah memang ganti. Dan yang spesialnya, Allah tak ganti sama banyak. Yang tu yang spesialnya. Tuhan ganti apa? Kamu bagi satu, Allah ganti. Habis tu nak takut buat apa? Bagi. Sebab tu Sayyidina Osman, dia pegang benda ni. Sebab tu boleh tengok, Nabi kata nak beli telaga, dia beli wakaf. Nabi kata ni tentera usrah ni, tentera ni kelengkapan tak cukup, dia ambil harta dia bagi perhabis. Sampai Nabi sendiri sebut, ma dharra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Osman takkan mudarat, Osman takkan rugi selepas apa yang dia buat pada hari ini. Hari ini dia korban, hartanya habis, dia takkan rugi. 2 kali Nabi sebut kat dia. Faham tak? Sebab tu sifat ni ambil je, ambil. Lepas tu jangan kira, bagi je, bagi. Ayah-ayah yang ada di sini, kita minta bagi. Saya bukan minta untuk saya pun tak ada sekolah apa salah. Tapi kalau ada orang susah minta, bagi. Ibu-ibu di sini ada ruang-ruang buat kebajikan, buat banyak-banyak tak apa, buat. Jangan lepaskan peluang salah benda macam ni jangan lepas. Tumpang Tuhan bagi rezeki, buat kebajikan banyak-banyak. Takkan rugi orang buat kebajikan ni. Faham kan? Lari tajuk sikit boleh kan? Dah duk bercara tajuk kaya ni. Saya semalam di Masjid Kuala Kedah, pagi tadi di Hutan Palas di Kok Diang. Saya bercara tentang tajuk sebab-sebab miskin. Rupanya sebab yang buat bagi kita cepat jatuh miskin. Dah bercara tajuk Sayyidina Osman kaya ni, kita kait je lah. Rupanya cerita Sayyidina, rupanya ada beberapa perangai yang kita buat
Rupanya dia mengundang kemiskinan dalam rumah kita. Sebab itu kalau boleh tolong ubah budaya ni. Saya buat contoh-contoh simple sudah. Antaranya membiarkan sawang banyak dalam rumah. Oh, tu kira dia dah buat gaya. Rupanya membiarkan sawang banyak dalam rumah tu, kat siling, dekat kerusi, belakang kerusi, bawah meja makan, bawah meja hak depan tu dan sebagainya tu. Rupanya sawang banyak ni dia mengundang kemiskinan kepada keluarga tersebut. Lepas tu balik lagi gabuh semua sawang-sawang tu. Sawang tu faham kot no? Sini semua orang Penang ke macam mana kan? Oh campur. Tapi lorak Penang boleh faham kot no? Boleh no? Yang mana tak faham tanya. Sawang tu sarang labah-labah yang dah rosak. Balik sapu bagi clear. Satu. Yang kedua, tidak menjaga solat. Orang yang tak jaga semayang confirm hidup susah. Tak payah simbang, memang susah. Sama ada dia tak semayang tu, dia tak semayang 5 waktu ke, memang susah. Ataupun dia semayang tapi tak cukup 5, pun hidup susah juga. Semayang 3 2 dia tuang subuh dengan ansyak sebab malas. Sebab tu kita kalau tengok ayah-ayah sendiri boleh tengok dalam rumah yang mana ada anak, cuba perhati tengok anak tak semayang, memang hidup dia susah, macam-macam masalah kena. Adik-adik yang ada di sini cuba tengok abang-abang kita hak tak kahwin, hak tak semayang tak cukup, cuba tengok hidup dia, nampak susah saja. Tambah ibu-ibu yang ada di sini yang ada anak yang macam tu, dia kerja gaji 1,500 sebulan, tengah bulan duit habis. Dia pula main minta orang kita sebagai mak, padahal kita suri rumah ya. Pasal apa jadi macam tu? Pasal semayang tak jaga, confirm miskin. Faham ke saya duk kata? Minta maaf no, saya kasar je lah. Minta maaf jenis kasar sikit, tak upaya. Sama juga orang tak semayang langsung, semayang tak cukup, ataupun dia semayang cukup tapi hukum hakam apa pun tak tahu. Yang tu pun sama juga, tidak menjaga solat. Dia semayang 5 waktu cukup, tapi hukum hakam apa pun tak tahu. Kita kata semayang, angkat takbir, yang ni perlu dengar ni. Kena sebut Allahu Akbar, yang ni wajib, yang ni sunat. Yang ni sunat. Tapi nak buat macam mana? Dia tak tahu, dia semayang, dia boleh buat macam wali tu, jam mata. Lepas tu main angkat tangan dia. Bunyi apa pun tak, padahal semayang macam tu batal. Dia bagi salam Assalamualaikum, yang wajibnya yang ni, yang beralih tu sunat. Jadi yang nak jaga yang mana? Yang ni kena jaga. Sebab itu bila bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, Assalamualaikum, bagi dengar di telinga. Ni dak saya sepatah tak bunyi senyap. Ibu-ibu yang ada di sini, kita pesan semayang jangan hampak telekung. Sujud atas telekung sendiri batal. Kita semayang, waktu sujud tu kita hampak telekung sendiri, sujud atas telekung sendiri batal. Tu pun jangan. Semayang tarawih 20 rakaat, balik berjalan tu, alhamdulillah lah malam ni 20, lega. Padahal ada 20, semua sujud atas telekung sendiri ya. Dah lah, ibu-ibu tak buatlah contoh lah tu. Pokoknya benda macam tu dia mengundang kemiskinan. Boleh kono bakat-bakat ubah. Lagi Ustaz, boleh kono saya sebut 5 sudah kot. Mengelap air yang ada di wajah. Mengelap air yang ada di wajah dengan pakaian sendiri. Mengelap air yang ada di wajah dengan pakaian sendiri. Macam mana tu Ustaz? Macam ni, contoh-contoh simple sudahlah. Kita ambil semayang ni, ayak penuh ni, duk merambu ayak ni, kadang-kadang dengan lengan ni. Kita buat kerja peluh ni, peluh duk meleleh ni, kadang-kadang dengan baju t-shirt tu saja. Ibu-ibu dapat berita suami menikah 2. Contoh. Tak banyak mah. Dengar kata suami menikah 2, ibu teriak. Bila teriak tu ni, dia ambil ni.
Yang ni pun maksud mengelap air dengan pakaian sendiri juga. Ayah di sini semayang ni duk meleleh ni, hingus tak ada hingus, tapi ayam duk meleleh kot ni tengah semayang tu. Sekali ibu-ibu yang mengaji hari ni boleh tak minta tolong? Pasal yang ni orang perempuan selalu buat, tapi bukan hak mengaji hari ni lah. Dia ada anak ataupun cucu yang kecil-kecil tu, selalu budak-budak kecil ni banyak hingus. Apa dia buat? Dia suka ambil baju cucu tu, dia lap dengan baju cucu sendiri. Kena hak tok jenis cerdik sikit, dia tak guna belah depan, dia guna belah dalam. Tu duk gelak tu duk buat dah, nampak gaya. Boleh kono kita minta jaga benda tu noh. Insya-Allah noh. Berapa dah? 3, 2 lagi kita percepat. Nombor 4, memakai sikat yang patah gigi. Tu orang tua-tua dulu pesan jangan pakai nah. Sikat gigi patah tu jangan pakai. Patah buang, beli baru. Boleh noh? Ustaz, sikat saya bengkok ustaz, duk buh belah poket belakang ni. Bengkok tak apa, jangan bagi patah. Nah, kalau sikat tu terlipat tu tak apa, guna lagi, tak apa, tak ada masalah. Yang penting jangan bagi patah gigi je. 4. Dan yang kelima, yang ni untuk orang perempuan balik, membiarkan pinggan mangkuk kotor di dalam sinki pada waktu malam. Apa maksud dia ustaz? Membiarkan pinggan mangkuk yang kotor pada waktu malam. Maksud dia kita makan, lepas makan malam hoha habis makan, kita ambil pinggan mangkuk semua buh dalam sinki, tak basuh, kita biar esok basuh. Rupanya yang tu mengundang kemiskinan dalam rumah tu. Boleh kau noh? Sebab tu lepas ni kalau boleh nak tidur malam, ayah kalau boleh nak tidur malam, masuk dalam dapur tengok dulu, kalau dalam sinki tu pinggan mangkuk penuh, panggil bini, pah basuh. Sabar. Nah, kalau boleh, tak betul, kalau boleh panggil bini lu, pah, dia tanya buat apa bang? Basuh. Yang tu nombor 1. Pasal apa ustaz? Tak mau bagi isteri kita besar tinggal si mangkuk dalam singki tu. Dah sungguh. Kalau kita tak suruh, nanti dia duduk besar macam tu. Lepas makan tinggal. Panggil suruh dulu. Kalau bini jawab, abang, saya nak tengok Samarinda. Kalau nak tengok Samarinda, ayah basuh. Boleh faham kok bahasa tu noh? Yang penting pinggan tu basuh. Boleh kok noh? InsyaAllah noh. Dan tambah satu lagi kita bagi ekstra. Orang cepat jatuh miskin ni bila kita suka menyapu sampah dalam rumah waktu malam. Nampak orang tua-tua dulu duduk pesan lama dah benda ni, tapi ilmu ni hilang. Sebab tu lepas ni malam-malam tak payah kira sapu rumah. Kalau makan jatuh, nasi jatuh dan sebagainya, kalau boleh kutip nasi tu saja. Kalau rasa kutip pun payah ustaz, ambil penyapu dengan cam, sapu dekat tempat tumpah. Tak payah dia buat rajin, sapu daripada ruang tamu sampai ke dapur, tak payah. Yang tu tunggu esok. Tak dan ustaz. Kalau tak dan, sapu pukul 5 pagi, tak apa. Pasal pukul 5 pagi dia bukan malam, dia pagi. Pagi tak apa, malam tu tak boleh. Faham kan saya dah cerita? Lari joh tajuk dengan Saidina Osman. Tak apalah ustaz, tapi kaitan dia tu kaya. Ustaz ambil mana ustaz? Yang ni disebut dalam kitab adab, yang mana kitab adab ni dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus. Sayyid Muhammad Amin ni ambil daripada pengajian dia dengan Habib Zain bin Smaik, seorang ulama yang besar atas muka bumi sekarang ni. Satu orang manusia, satu orang ulama yang kedudukan cukup tinggi atas muka bumi ni. Sekarang beliau berada di Madinah Munawwarah. Umur 80 lebih. Habib Zain bin Smaik. Lepas tu kita minta pakar-pakar jagalah benda-benda macam ni. Boleh kau no? Selesai sekalian. Baik. Boleh kau no? Jadi dalam kitab kita tu dia cerita. Ambil sikit usilan, ayah yang mana ada pen garis. Nak tunjuk kata Saidina Osman kaya. Cuba tengok baris 1, 2, 3, 4. Perenggan nombor 3 yang panjang tu baris nombor 4.
Cuba tengok baris tu kata apa. Ujung tu dia tulis mendermakan hartanya ke arah kepentingan agama Islam. Jumpa ujung tu sebagai contoh. Dalam perang Tabuk beliau mendermakan hartanya 950 ekor unta. Siapa ada pen garis? Cuba bayang tengok, satu unta 5,000 lah ni, ataupun buahlah 5,000. Cuba darat 950. 50 ekor kuda dan 1,000 dinar. 1 dinar 600, 1,000 dinar 600,000. Makna dia ambil 600,000 letak depan Nabi macam tu ya. Kita boleh ada 200,000 dalam bank, tarik 10,000 yang sedekah, boleh? 1,000 dinar 600,000, ambil 600,000, nah selonggok. Nampak? Tu beza kita dengan sahabat-sahabat dulu kan. Beza semua. Sebab tu Nabi pesan, la tasubbu ashabi, kamu jangan kutuk sahabat-sahabat aku nah. Jangan cerca sahabat-sahabat aku nah, jangan. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban, kalau kamu ni sedekah emas besar gunung Uhud sekalipun, kamu sedekah emas tu pula lungguk besar gunung Uhud, Nabi tak kata takkan sama dengan sahabat aku yang sedekah secupak. Wala nasifah, bukan secupak, setengah cupak pun tak sama. Nak menunjukkan sahabat dulu sedekah setengah cupak, ganjarannya besar. Kalau setengah cupak ganjaran besar, cuba bayang 600 ringgit, 950 ekor unta, 50 kuda. Sebab tu sifat ni tiru. Satu, langkau bawah pula. Selesai no? Perenggan nombor 3 tulis kat tepi tu, kekayaan Saidina Osman. Saya naknya bawa yang ni, habuan kita nak tulis di tepi, balik lagi baca salah. Bukan kita nak ulas kata kerja ni, lena kan? Baik, tulis kat tepi tu kekayaan Saidina Osman. Perenggan nombor 4 tulis kat tepi tu amalan Saidina Osman. Yang mana boleh tiru. Perenggan nombor 4 tu dia cerita amalan Saidina Osman. Apa amalan Saidina Osman? Cuba tengok tu. Saidina Osman bin Affan seorang yang bertakwa, lepas tu warak pula, tengah malam tidak pernah disia-siakan. Saidina Osman ni seorang manusia yang tak pernah sia-siakan waktu malam. Ayah-ayah dalam sejarah, ibu-ibu dalam sejarah ni, ada 4 orang manusia dia angkat takbir waktu malam, Allahu Akbar, semayang 2 rakaat ni, tapi habis 30 juzuk Quran. Tak silap saya ada 4 orang angkat takbir Allahu Akbar, 2 rakaat je semayang sunat, tapi 30 juzuk clear. Nombor 1 tulis kat tepi tu Saidina Osman. Saidina Osman 30 juzuk lebih. 1. Yang kedua habis 30 juzuk 2 rakaat ni Saidina Tamim Ad-Dari. Tamim T-A-M-I-M, Tamim Ad-Dari, A-D-D-A-R-I. Siapa dia ni ustaz? Yang ni sahabat Nabi yang jumpa Dajjal. Siapa suka cerita Dajjal pasti jumpa nama sahabat Tamim Ad-Dari, orang Kristian yang masuk Islam lepas jumpa dengan Dajjal. Dialah satu-satunya sahabat yang pernah tengok Dajjal real. Dia seorang kan? Dia masuk dalam gua, tengok ada lelaki kena ikat tu. Itulah sahabat Tamim Ad-Dari. 2. Yang ketiga semayang 2 rakaat 30 juzuk, Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Itu nombor 3. Dan nombor 4 nama dia Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Siapa dia Sa'id bin Jubair ni? Ni seorang ulama besar yang mana dia mati di tangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Siapa mengaji pengajian Islam dia pernah dengar nama Hajjaj. Sa'id bin Jubair ni doa makbul. Satu hari dia duduk dekat rumah, dia bangun pagi dengan ayam. Ayam kokok dia bangun. Satu hari tu ayam tak kokok. Dia kata kat ayam tu, dia kata ayam hari ni tak kokok, payah sangat, biar mati bang. Dia sebut macam tu, payah biar mati bang. Rupanya dia keluar, ayam tu mati semua. Punya makbulnya doa dia.
Mulai pada hari itu dia sebut, aku tak mau doa dah keburukan mana-mana orang Islam. Aku tak mau doa dah keburukan siapa-siapa. Sebab doa dia makbul. Itu nama dia Sa'id bin Jubair. Boleh no? InsyaAllah. Jadi 4 orang ni khatam Quran satu malam 30 juzuk. Sayyidina Osman salah seorang. Sebab tu ayah boleh tengok, dia hidup dengan Quran, dia mati pun dengan Quran. Tak ada. Dia hidup dengan Quran, dia mati dengan Quran. Sebab itu ulama sebut yamutun nas ala ma 'asha alaih. Manusia ni dia akan mati mengikut kehidupan dia. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, contoh simple kita bagi. Siapa di sini suka puasa, insya-Allah nanti dia mati pun dalam keadaan berpuasa, insya-Allah. Pasal kehidupannya puasa sedia. Siapa di sini kehidupannya suka dengan apa? Baca Quran, nanti dia mati pun dia mati dengan Quran, insya-Allah. Pasal hidup dia sentiasa dengan Quran, dia mati pun dengan Quran. Ibu-ibu di sini suka tengok cerita, kira cerita tu habis meta. Semua hafal TV1, TV2, TV3, tundukkan playboy itu, itu memang hafal semua lah. Cerita TV tengok saja, takut-takut nanti mati pun dengan cerita TV itulah. Ayah-ayah di sini habis meta kira apa Ustaz? Sembang, celik-celik mata sembang. Kira dia tutup mata aja baru dia berhenti sembang. Takut nanti mati pun, mati dalam keadaan sembang. Jaga salah no, benda macam ni kena jaga nah. Oh. Sayyidina Osman mati dengan Quran, dia mati tu. Sekali kita sebut nah. Tapi saya sebut awal pun tak apa. Dia meninggal dunia dalam keadaan dia baca Quran. Puak-puak jahat tu main pancung kepala dia. Darah tu percik. Ayat yang pertama, minta maaf, perkataan yang pertama kena darah dalam Quran. Quran tu terbuka, darah dia terpercik. Ulama mengatakan darah tu jatuh atas perkataan yang ada dalam Quran, fasayakfikahumullah, memadailah Allah bagi kamu. Quran tu darah tu percik jatuh atas ayat Quran. Ayat Quran tu berbunyi fasayakfikahumullah, memadailah Allah untuk kamu. Tak silap saya, Quran tu ada lagi di Istanbul lah ni, yang ada darah special. Faham ke saya duk cerita ni? Oh tu kata special saya lain. Sebab tu hari tu sahabat kita buat program seminar fiqh khulafa ni saya lain. Saya tak pernah fikir apa program seumpama ni, tapi bila ada sahabat usaha nak buat, saya pun sebenarnya teringin juga nak turut serta, sebab kita nak cerita tentang tokoh-tokoh yang ada ni. Tengok-tengok mereka jemput suruh bagi tentang Sayyidina Osman. Tak apa, saya bagi saya lain. Sebab di antara 4 khulafa ni, saya paling seronok cerita hak tengah ni Sayyidina Umar. Tapi dah undian dapat Sayyidina Osman pun kayuh, tak apa, pun tokoh juga. Seronok lah cerita pasal ulama-ulama ni macam ni saya lain. Macam ni. Cuba tengok dalam ni. Beliau memanfaatkan waktu itu untuk mengaji Quran, satu, dan setiap tahun beliau menunaikan ibadah haji. Nampak tak? Tiap tahun pergi haji. Kita tak boleh pergi haji setahun sekali, seumur hidup sekali jadilah. Tapi Sayyidina Osman tiap tahun pergi buat haji. Nampak? Bila sedang berzikir, air matanya mengalir, air mata haru. Bukan air mata haru tu, air matanya haru padam. Mengalir air mata tu, semua poin-poin lah tu. Sayyidina Osman ni bila dia minta maaf no, antara manusia yang ada lekuk bawah ni. Pasal apa? Min kasratil buka, sebab banyak teriak. Dia ada line bawah ni. Bukan senang kita nak jumpa orang yang ada line macam ni, melainkan orang yang banyak teriak dia akan ada line kat ni. Nampak line tau. Sebab banyak teriak. Sayyidina Osman ni takut sungguh, cukup sungguh. Dia malam-malam habis dia semayang tu, dia duduk ni, dia duduk fikir macam ni. Dia kata aku ni nanti kalau kata sebelah kaki ada di dalam syurga, sebelah kaki aku dalam syurga, sebelah kaki aku dalam neraka. Maksud dia aku ni kalau lah di akhirat nanti sebelah kaki dalam syurga, sebelah kaki dalam neraka. Dia kata aku lebih rela menjadi debu. Maksud dia apa? Aku tak mau tahu keputusan. Pasal apa? Aku takut keputusan aku ke neraka. Lebih baik aku jadi debu pun tak apa.
Hari-hari dia duduk fikir benda tu. Teriak, teriak. Sebab dia tak tahu balasan dia di akhirat macam mana, tak tahu. Teriak. Dia sampai lekuk. Kita hari ni buat dosa pun tak teriak. Bukan kata buat baik, buat dosa pun tak teriak. Ayah ibu ambil benda ni nah, buat hukum diri sendiri nah. Ulama mengatakan min alamati ighraqi bidzunub, tanda manusia tu banyak dosa. Tanda dia banyak dosa, ada musyarah sadri, hatinya tak dicerahkan. Bahasa kampung kita terjemah, tanda dosa banyak, hati dia payah, hati dia berat, dia malas, dia segan, dia balok. Tu senang terjemah. Tanda orang banyak dosa, dia payah, dia malas buat dua benda. Nombor satu, qiyamil lail, dia payah nak bangun malam. Tu tanda dia. Tu tanda dosa banyak, cuma tak perasan dah. Dia payah bangun malam, dia nak bangun, jaga, tapi nak bangun tu tak apa kot. Dia bangun dah, pergi beli ayak kencing, tapi dia nak ambil ayat sembahyang 2 rakaat tak boleh. Tu tanda dia. Dia bangun dah, tengok bola Champion League, tengok dah 2 jam jelek tu, tapi dia nak sembahyang 2 rakaat tak boleh. Dia bangun bungkus nasi lemak pagi-pagi, boleh tu. Dia bangun urus anak, sebab apa? Dia nak kena pergi outstation ke apa pagi tu. Dia boleh bangun urus anak, tapi nak sembahyang 2 rakaat tak boleh. Dia boleh buat kerja lain ni tu. Faham ke saya duk kata? Satu. Yang kedua, siyamin nahar, dia payah nak puasa siang hari. Orang ajak puasa, duk buah insya-Allah tu, insya-Allah. Lepas tu hanyut betul. Dia pergi tempat kerja, hari ni puasa dengan sahur apa tadi, bangun dah, cantik dah. Tengok-tengok pergi tempat kerja, kawan berkali sikit kan. Puasa apa banyak hari lagi pun. Dia boleh buka. Pasal dia memang segan nak puasa. Rupanya orang yang segan puasa, segan bangun tahajud, tu tanda dosa banyak, cuma tak perasan. Sebab itu pakak-pakak ukur lah. Saya ukur diri sendiri, ayah-ayah sekalian ukur diri masing-masing. Boleh no? InsyaAllah no? Baik, selesai. Tu amalan yang Sayyidina Uthman buat sekalian. Selesai. Baik, langkau di bawah. Beliau digelar Dhunnurain. Cetik di bawah tu, menantu Nabi SAW 2 kali. Menantu Nabi SAW 2 kali. Jangan takut Ustaz, no, bahagian belakang ni saya tak baca dah. Saya baca depan ni, hak belakang ni kita tengok poin kepala di atas. Sayyidina Uthman kahwin dengan anak Nabi SAW. Yang pertama sekali Ruqayyah. Dan waktu Ruqayyah meninggal dunia, Sayyidina Uthman duduk di tepi Ruqayyah. Yang ni yang saya sebut, kalau boleh ayah-ayah no, kalau bolehlah kita orang lelaki-lelaki ni, boleh tak silan bila duduk di rumah, boleh tak bantu isteri buat kerja rumah? Boleh tak? Boleh tak ayah-ayah yang ada di sini, orang lelaki-lelaki, kita boleh tak bantu isteri buat kerja rumah? Tadi baru saya duduk mengajak di Masjid Jitra Syarifah Fatimah bila subuh. Kita bincang tentang isu Nabi di rumah ni, rupanya Nabi bantu isteri rupanya. Nabi di rumah ni ringankan beban isteri. Tu saya kata kat pakcik-pakcik tadi hak duduk mengaji tu, saya kata apa salahnya isteri kita basuh baju, kita tolong sidai, apa salahnya masalah? Boleh? Maksud bini basuh baju perkering semua siap buah dalam raga, kita pun usung dengan kain plekat tu gulung sampai ke atas. Pergi di luar sidai, apa salahnya masalah? Rupanya Nabi SAW buat benda tu masalah no? Nabi tak basuh baju macam kita lah, tapi urusan baju tu Nabi buat. Apa salahnya kita sidai? Sidai tak boleh Ustaz, nanti jiran kata takut bini ni tu. Takut jiran kata macam tu. Kalau takut jiran kata biar isteri sidai, kita tolong kutip, apa salah? Boleh? Tak boleh Ustaz? Kutip pun tak boleh Ustaz. Kalau tak boleh kutip, apa salahnya bini sidai, bini basuh, bini sidai, bini kutip. Malam-malam ayah-ayah tolong lipat baju dengan bini, apa salah? Bukan ada siapa tahu salah. Dah lah tak payahlah lipat kain batik dia, baju kedah dia pun tak payahlah. Kita lipat baju kita jadilah spender kita tu. Getah pun meri lah. Lipat hak tu jadi masalah.
Bini kita dah lipat sampai 3 kain batik selesai. Kita satu spendor pun tak habis. Lipat, buka balik. Saya tak kena. Buka balik. Tak apalah. Yang penting bila rupanya Usilan, dia bukan masalah bantu bini tu. Bukan masalah tu. Bukan masalah buat kerja tu. Tapi isu dia, ayah-ayah bila buat macam tu, ibu-ibu pasti seronok. Bukan seronok suami lipat baju tu, tapi seronok pasal suami teman lipat baju. Tu ya. Perasan tak? Betul tak Usilan? Sungguh. Bukan seronok kita lipat seorang pun tak apa, tapi bila suami tu teman dia duk lipat spender dia seorang kan. Kita pun tengok kesian, tapi tak apalah, dia kata dia nak lipat bagi. Kita kata silap tu, dia kata hang usah cakap banyak spender aku tahu lah. Tak apalah, dia lipat walaupun satu spender sampai 7 minit, tapi buku sebelah tu seronok. Kita dah boleh 2-3 tingkat dah. Baju anak, baju kita, baju dia, suluang apa semua lipat dah. Dia duk kira spender tu baru 4 lai. Tapi seronok kan, seronok. Pasal dia teman. Perasan tak? Tunggu lah. Rupanya Nabi SAW di rumah macam tu. Ayah-ayah yang ada di sini, balik lagi, apa salahnya sekali-sekala habaq kat bini. Pah, ni hari ni balik ni, minta maaf kalau ada pah di sini lah. Ada sungguh. Allah, patut lah. Minta maaf kau noh. Sedap, nama pah tu sedap. Tapi isteri saya tak ada lah nama pah. Tak apalah. Apa kalau boleh balik lagi ayah-ayah, apa salahnya? Dah main mengaji hari ni sehari penat. Cuba kata kat bini, pah. Tak apa pinjam sat noh. Kan? Cuba kata kat bini, pah. Kamu nak minum air apa petang ni? Abang baju. Nampak. Apa salahnya Azlan? Cuba balik kata kat bini, pah, nak minum air apa? Abang bancuh. Isteri kita pun dengar macam, betul ke abang nak bancuh? Tak pernah pun bancuh ni. Kata tak apalah, hang duduklah, abang bancuh. Kamu nak minum air apa? Kopi anak dara, kopi janda. Dia dengar bunyi janda dengan anak dara tu, dia kata tak payah abang saya bancuh sendiri. Tak apalah. Yang penting Azlan, dia seronok. Ibu-ibu kalau suami macam tu seronok tak? Seronok. Sungguh kan, seronok. Sebab itu Nabi bila duduk di rumah, cuba tengok Aisyah kata apa. Aisyah kata Nabi kalau duduk dalam rumah, kami semua seronok. Nabi kalau duduk dalam rumah, kami seronok sangat. Bila Nabi keluar pergi perang ke, pergi dakwah ke, pergi mana-mana, kami semua rindu. Kita bila mengaji tu kita rasa apa? Pasal apa jadi macam ni? Nabi dia luar rindu, Nabi duduk dalam rumah seronok. Sebab kita tengok, boleh faham kau noh? Pasal kita tengok dalam masyarakat kita, dia tak jadi macam tu. Masyarakat kita, bila ibu-ibu yang ada di sini lah, bila suami keluar, ibu-ibu semua seronok. Nampak? Suami duduk di luar, kita punya syok. Kita kata orang tua ni mau duduk lama lagi pun tak apa di luar. Seronok. Suami tak ada, seronok. Bukan maksud tak ada tu meninggal dah. Maksudnya suami duduk di luar, kita seronok. Tapi bila suami balik ke rumah, suasana jadi tegang. Nak melawak tak syok, nak melawak anak beranak tak syok. Dia jadi macam tu. Rupanya bila kita cari pasal, rupanya jumpa, rupanya Rasulullah di rumah ni, dia menggembirakan isteri. Sebab tu isterinya seronok. Faham kok bahasa tu no? Ayah-ayah jangan marah. Lah saya katok ayah-ayah, saya nak katok belah ni balik ni. Tunggu saya. Bagi cano. Kita orok. Tengah marah melawak. Ya? Tak boleh. Boleh dapat hasil no. Sungguh ayah-ayah kalau boleh tolonglah, bantu. Nah, rupanya Nabi SAW macam tu. Sayyidina Osman pun sebenarnya macam tu juga. Sebab tu waktu isterinya hampir meninggal dunia, Sayyidina Osman duduk di sebelah. Sayyidina Osman teman di sebelah. Sehingga beliau tak masuk perang Badar. Perang yang pertama dalam Islam, Sayyidina Osman tak masuk sebab dia jaga isterinya yang bernama Ruqayyah itulah. Jaga Ruqayyah di Madinah. Boleh faham kan? Walaupun tak masuk, tapi Rasulullah menang perang Badar. Harta perang Badar tu Nabi bagi pada Sayyidina Osman. Nampak kan? Sebab tu kita minta kalau boleh ayah-ayah yang ada di sini tiru sifat Sayyidina Osman ni.
Sebab tu Nabi SAW berkenan sangat dengan Sayyidina Osman ni. Sebab tu Nabi bila kewafatan Ruqayyah, Nabi offer lagi, nak ada Ummi Kalsum. Boleh faham tak tu no? Sebab tu Sayyidina Osman dia kahwin dengan 2 orang puteri Nabi SAW. Sebab tu beliau digelar Zunnurain. Tu perenggan bawah sekali, baris yang pertama disebut Zunnurain. Itu cerita dia. Boleh kau no? Selesai. Dia mengaji tu dah saya lah mengaji apa. Boleh kau no? Cerita macam tu no? InsyaAllah. Ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian. Nak habis dah sekalian. Tu kepimpinan dan sejarah pentadbiran tu saya akan baca poin-poin dia saja ya, tak payah bincang lah. Cuma kita nak bincang tajuk kewafatan je lagi. Sayyidina Osman untuk maklumat bersilan, beliau sebenarnya kalau dia cetik sikit lah. Beliau adalah seorang manusia yang cukup menjaga diri daripada perbuatan dosa. Cetik sikit yang tu tak ada dalam kertas. Cukup jaga diri daripada perbuatan dosa. Jaga sungguh je lah. Sayyidina Osman ni jaga sungguh perbuatan dosa. Sebab itu bila Ruqayyah wafat, isterinya meninggal dunia, Nabi SAW sendiri angkat Ruqayyah tu buat masuk dalam liang tu, dalam liang. Nabi angkat sendiri anaknya, masukkan anak dia dalam liang. Masa baginda duduk dalam liang tu, sahabat-sahabat semua pakai duduk di atas. Nabi kata kepada sahabat-sahabat, siapa di kalangan kamu hari ni yang rasa tak buat dosa langsung? Rasa langsung tak buat dosa hari ni, mari turun bantu aku ni uruskan jenazah ni. Siapa rasa tak ada dosa langsung, mari. Yang rasa tak buat dosa, mari. Seorang tak berani turun. Yang turun seorang Sayyidina Osman. Dia turun. Makna dia adalah seorang manusia yang cukup jaga diri daripada perbuatan dosa. Rasulullah sendiri segan dengan Sayyidina Osman. Waktu duduk dalam Masjid Nabawi, bayang macam ni sudahlah. Saya buat contoh dengan tangan no. Waktu duduk dalam Masjid Nabawi, kain Nabi tu, jubah Nabi SAW tu selok macam tu lebih kurang. Bayangkan ni kaki, ni lutut, duduk selok macam tu lah. Waktu Sayyidina Abu Bakar lalu, Nabi duduk macam tu ya. Waktu Sayyidina Umar masuk, Nabi duduk macam tu ya. Tapi bila Sayyidina Osman masuk, Nabi perkemas kain tu. Bahasa mudah macam ni lah, kita duduk biasa macam ni. Tapi kalau orang besar masuk, kita jadi dia duduk bagi elok. Sahabat-sahabat bila tengok tu, ada yang tanya, ya Rasulullah, waktu sahabat yang awal masuk kamu biasa aja, tapi bila Sayyidina Osman masuk apa kamu macam segan, macam malu-malu tu. Nabi jawab, boleh faham tak? Nabi jawab kat sahabat ni, Nabi kata, ala astahyi man tastahyi minhul malaikah. Nabi kata, aku malu dengan orang yang malaikat pun malu nak tengok dia. Malaikat pun segan nak tengok dia. Malaikat pun malu dengan dia. Sebab apa? Sebab dia cukup menjaga diri daripada perbuatan dosa. Lepas tu kita minta kalau boleh sekalian benda macam ni ambil. Ayah-ayah yang mana duk rasa, ibu-ibu kita kalau rasa dosa kita banyak, tapi kalau tahu benda tu duk berdosa, pakak-pakak berhenti ya. Ni mulut kata ke orang, berhenti ya. Yang ada di sini duk tengok gambar pelik-pelik, apa orang perempuan tak pakai baju ke apa, berhenti ya. Yang ada di sini suka duk cakap benda-benda hal orang lain, benda tu bukan kena mengena dengan kita pun, ya pergilah. Ibu-ibu yang suka duk kepok dong kari poleh orang tak abang, kan kita nak masak apa-apa, kita keluar pergi rumah jiran, ambil dong kari poleh jiran, tak abang pula tu. Jangan. Rupanya perbuatan tu namanya curi. Jangan. Ayah-ayah yang ada di sini, kalau rasa kita duk ambil benda haram, monti je salah. Duk gabui duit rasuah ke, duit apa ke, monti. Jumpa duit dalam masjid, jangan duk gagal. Saya baru ni tengok video, boleh cerita sikit kan? Dia no. Malu salah. Yang buat video tu kita silap siapa orang Cina. Dia buat video, tapi video tu menarik. Dia buat, saya minta izin diri sana. Dia buat macam ni lah, dia buat tak apalah, duduk atas sana. Lagi kamera nak kena ubah lah kan. Dia buat video tu, dia duduk jalan kot tepi. Sambil duduk jalan tu dia seluk poket, dia tarik. Bila tarik duit 50 jatuh. Dia buat cara macam tu. Saja buat, dia nak tengok orang punya respon macam mana.
Dia buat di Kuala Lumpur. Dia lalu-lalu saja buat bagi jatuh 50 tu. Yang mana lalu belakang dia semua sapu. Ada siapa lalu belakang dia nampak 50 tu, ambil kono koleng, ambil kono koleng. Orang perempuan Melayu pakai tudung pun sapu juga, sapu lari koleng. Kita tengok, Allah, malu ya. Daripada ramai-ramai dia duk buat tu, semua sapu, ada seorang aja bagi balik. Tahu siapa dia? Pengemis. Dia lalu tepi pengemis tu, dia saja buat jatuh. Pengemis tu India, duduk tepi tu, tengok duit jatuh. Pengemis tu bangun-bangun ambil, pergi kat pakcik tu, pergi kat orang muda tu, ni duit jatuh. Kita tengok-tengok seorang malu. Hak sihat semua sapu, pengemis bagi balik. Malu. Boleh faham kau no? Sebab tu kita minta jaga baliklah daripada benda-benda tak elok ni, pakat-pakat jaga. Boleh no? InsyaAllah. Baik. Kepimpinan dan sejarah pentadbiran, yang ni saya rasa tak payah ulas. Tu nombor 1 bidang ketenteraan, tu sejarah Saidina Osman, tak payah cerita apa sekalian. Yang kedua pembukuan Al-Quran. Yang ni cantik. Saidina Osman sejarah besar dia pembukuan Al-Quran. Al-Quran itu dibukukan. Tu yang sampai kat kita hari ni, resam Osmani tu. Boleh no? Selesai. Yang ni saya rasa tak payah ulas. Nombor 3 pembesaran Masjid Nabawi. Jumpa no? Baca macam tu sudah selesai. Dan nombor 4 menyebarkan dakwah Islam. Yang ni cerita Saidina Osman, negara Islam memang luas tersebar waktu zaman Saidina Osman. Sebab tu disebut dia sambung tugas Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, selesai. Saidina Osman ni isteri dia 7. Isteri 7. Anak 16. Isteri 7 ni bukan maksud dia menikah 7 orang sekali dah. Dia menikah, meninggal, kahwin lain, campur semua 7. Saidina Abu Bakar isteri 4, anak 6. Saidina Umar isteri 6, anak 9. Saidina Osman isteri 7, anak 16. Hak banyak sekali yang ujung. Saidina Ali, saya dapat riwayat dalam kitab Uzamaul Islam, isteri dia 9 orang, anak dia 27. Tu yang orang Melayu ambil buat tongkat Ali. Betul ke tak tahu kan? Tapi anaknya ramai, 27 orang, 13 lelaki, 14 perempuan. Ramai sungguh anak dia. Baik, Saidina Osman anak dia 16 orang. Kalau tak silap saya ada kot dalam ni, saya cari mana. Isteri dia 7, isteri dia 9. Minta maaf, Saidina Osman isteri 9. Tambah sikit cengkoi tu, pergi jadi 9. Ada muka surat pertama bawah sekali Ustaz. Cerita Zunnurain tadi tu. Selepas kahwin dengan Ummi Kalsum, Ruqayyah dengan Ummi Kalsum, Saidina Osman kahwin 7 kali lagi selepas kematian Ummi Kalsum, dan anaknya berjumlah 16 orang. Tu ada di dalam tu. Kira poin tu ada, cantiklah. Saya takut poin tu gugur. Boleh no? InsyaAllah hasillah. Nak cerita tajuk menikah banyak ni tak payah hasillah no. Ayah ibu sekalian, satu teori boleh kita bagi. Sajalah kongsi pasal yang mengaji hari ni ramai, kita kongsi sikit. Saya pernah tanya seorang ustaz, tempat ni saya sebut dah, ni kita kongsi sini. Saya pernah tanya seorang ustaz nikah 3. Ustaz ni dia menikah 3. Kita tanya dia apa rahsia dia nak bagi elok. Pasal hari ni dalam Malaysia, dalam masa 1 jam 4 pasangan muda bercerai. Kalau ni dalam Malaysia hari ni 1 jam 4 pasangan muda bercerai. Jadi kita nak tahu apa rahsia dia boleh hidup elok dan bahagia, nampak berkelih. Itu biasalah. Tapi tak ada lah sampai teruk-teruk bercerai. Ni sampai 4 sejam 4 orang, sejam 4 pasangan bercerai. Kita tanya rahsia dia, dia kata rahsia mudah ya. Orang lelaki jaga 2 benda, orang perempuan jaga 1 ya. InsyaAllah kekal sampai akhir hayat. Ibu-ibu ayah okey dah, cuma nak minta balik habang kat anak ya. Sebab anak kita kadang hari ni dia kahwin, tapi bekalan macam ni dia tak dapat. Jadi balik tolong abang. Orang lelaki jaga 2 ya. Yang pertama sekali, apa bini kata pun senyap sudah. Itu nombor 1. Bini kata apa pun senyap ya, jangan jawab, jangan balas. Dia kata senyap ya. Bini kata abang ni teruk, okey, cukup. Macam tu ya Ustaz. Abang ni awak lah macam ni ni. Okey.
abang pilah sembahyang awal sikit. Baik, okey, cukup. Dia kata jawab macam tu aja. Jangan jawab lebih-lebih. Sebab kaedah sebut an-nar la tudfi'u bin-nar. Api dia tidak boleh dipadam dengan api. Bini tengah hot tu api lah. Kalau orang lelaki tu pun api juga, api tak boleh nak padam api tu. Jadi dia kata buat senyap sudah. Satu. Yang kedua dia pesan buang jauh-jauh perkataan cerai di mulut. Perkataan cerai buang jauh-jauh. Jangan sebut langsung. Geram ke, marah ke, ugut ke, tak puas hati ke, nak bagi bini dengar kata ke, jangan guna langsung perkataan tu. Buang terus. Boleh dapat no? Satu. Dia bagi kat saya teori tu ya. Orang perempuan satu ya. Apa suami suruh buat. Yang tu ya. Apa suami suruh buat. Suami kata ni keluar pergi makan kenduri, hang pakai kerongsang satu sudahlah. Ni sampai 7. Sini ni rantai sangkut pergi tepi lagi. Laki kata pakai satu sudahlah, duk sakan sangat. Ikut sudah. Tak payah duk jawab abang ni apa nak segok lah. Tak payah jawab, ikut ya. Faham tak contoh tu? Tak payahlah duk bangkang, so tak payah. Suami kata ni nak keluar pergi makan kenduri, jangan melarang sangat, malu abang. Ikut sudah. Suami kata ni kita minggu ni balik rumah mak abang ikut sudah. Suami kata apa? Hari-hari kalau boleh buat gulai dengan bendi saja boleh. Buat gulai buah bendi. Abang tak mau gulai buah terung ke, gulai buah timun ke. Buatlah gulai buah bendi hari-hari. Dia kata pula buat bagi cerai. Pekat-pekat abang tak mau. Mau cerai. Buatlah cerai tu. Hari-hari buat gulai cerai tu. Faham tak contoh tu? Tak payahlah dia jawab. Hari-hari makan gulai. Tak cemui ke apa? Tak payah. Buat dah. Boleh? Boleh ke no? Suami buat balik borang. Dia kata sign. Yang tu tak boleh ya Allah. Yang tu tak payah saya. Okey. Boleh faham kan? Dari hak ujung tu melawak aja. Tapi asas dia hak tadi tu. Orang perempuan satu ya. Suami suruh apa buat sudah. Boleh no? Insya-Allah no. Mudah-mudahan ambil manfaat. Baik. Kat mana tahu berhenti tadi? Lupa dah. Baik, yang terakhir, last. Yang terakhir ni menarik Ustaz. Insya-Allah 3:45 kita berhentilah. Ngaji pun lama-lama Ustaz. Baik. Cuba kita tengok bahagian yang terakhir, fitnah tu. Fitnah al-kubra, maksudnya fitnah yang besar. Bukan zaman fitnah tu, fitnah besar. Fitnatul kubra maksudnya fitnah yang besar. Rupanya fitnah yang besar ini berlaku pada zaman Sayyidina Osman. Fitnah ini fitnah apa? Cuba tengok. Yang ni saya baca sikit nah. Pasal ada poin menarik dalam ni bersekalian. Pada akhir tahun ke-34 Hijrah, akhir tahun 34 Hijrah, pemerintahan Islam mula dilanda fitnah. 6 tahun pemerintahan Sayyidina Osman, 6 tahun pertama macam ni. Buka masjid apa semua, penyebaran Islam macam ni. Tapi bila main 6 tahun yang kedua, kerajaan Islam mula bergolak. Dia mula tahun bila? Akhir tahun 34 Hijrah dia mula bergolak. Pasal apa bergolak Ustaz? Cuba tengok. Sasaran fitnah tersebut adalah Sayyidina Osman, sehingga mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun berikutnya. Apa jadi Ustaz? Cuba tengok Ustaz. Ataupun di hujung-hujung, bukan minta maaf, dia bergolak makin lama makin teruk. Baik, ni cuba tengok belakang. Fitnah yang keji itu datang daripada Mesir, garis. Fitnah tu bukan mai daripada orang Madinah, tapi mari pada orang Mesir yang masuk Islam, yang bawa fitnah tu ke sana. Yang mana tuduhan berupa tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang datang buat umrah pada bulan Rejab. Depa orang Mesir mari ke kota Mekah buat umrah. Masa buat umrah tu duk cerita Sayyidina Osman ni macam ni. Baik, rupanya fitnah macam ni dia laku. Cakap macam ni laku. Cukup laku. Sebab tu ayah kalau boleh pegang kaedah ni nah. Idza kunta naqilan fa 'alaika bitashih. Apabila kamu nak menakalkan satu berita, nak bawa satu berita, nak pindah satu berita, nak dengar satu berita, nak cakap satu berita, pastikan maklumat tu betul dulu, baru kita boleh cakap pada orang.
Tu kaedah sebut. Baik. Apa dia yang apa nama fitnah yang kena pada Saidina Osman ni? Al-Fadhil Ustaz ni sampai dah. Baik. Yang bawah tu saya tak baca Ustaz ni. Ayah tengok perenggan nombor 2 tu. Saidina Ali bin Abi Talib lah. Nampak no? Saya nak sebut poin fitnah Saidina Osman. Nombor 1, cuba tengok baris nombor 3. Baris nombor 3. Ni fitnah yang depa kata kat Saidina Osman. Yang ni benda ni jarang kita dapat. Hari ni kita kongsi. Nombor 1, depa kata Saidina Osman telah membakar mushaf. Tu poin nombor 1. Fitnah yang orang Mesir bagi. Depa tuduh Saidina Osman bakar Quran. Fitnah macam tu ya. Nombor 2, salat tidak diqasar sewaktu di Mekah. 2. Yang ketiga, khususkan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri. 3. Dia kata Saidina Osman ni telaga sekian-sekian ni untuk diri dia saja ya. Depa dia dengan keluarga dia saja boleh pakai. Orang lain tak boleh pakai. Tuduhan yang depa bagi. Dan nombor 4 di bawah tu, mengangkat pejabat daripada galangan generasi muda, ia mengutamakan fasiliti untuk Bani Umayyah, golongan dia sendiri melebihi orang lain. Tu fitnah nombor 4. Inilah 4 fitnah yang kena pada Saidina Osman, yang mana Saidina Osman akhirnya mati syahid di Pencung. Ni 4 ni lah. Depa tuduh Saidina Osman bakar Quran. 1, tak buat sembahyang jamak. 2, yang ketiga telaga tu kat dia seorang. 3, yang keempat depa tuduh Saidina Osman angkat adik-beradik dia jadi jawatan pemerintah. 4 tuduhan tu ya. So menyebabkan Saidina Osman dibunuh. Betul ke tuduhan tu Ustaz? Bawah tu sikit. Yang ni jawapan dia. Habis hasil saya nak cerita jawapan dia aja. Cuba tengok perenggan Saidina Ali menjawab. Jawapan dia ada dalam tu. Baik. Saidina Ali menjawab, ni jawapan nombor 1. Mushaf yang dibakar itu ialah yang mengandungi perselisihan, dan ada yang sekarang ini yang disepakati bersama kesahihannya. Quran yang Saidina Osman bakar, Quran yang ada perbezaan dari sudut tulisan apa semua tu, semua bakar. Takut orang silap baca ayat. Jadi yang tinggal Quran hak resam Osmani saja. Yang tu semua orang setuju. Bacaan dia macam tu, huruf dia macam tu, perkataan dia macam tu. Lain daripada bacaan yang ada, semua Saidina Osman bakar. Boleh faham bahasa tu salah? Rupanya Saidina Osman buat tu betul. Dia bakar hak lain, hak mana hak ada percanggahan ni bakar habis. Bagi tinggal hak betul-betul pure. Rupanya puak-puak Mesir tak puas hati. Jadikan dia satu fitnah. 1. Yang kedua, ada pun solat tidak diqasar sewaktu di Mekah, kerana dia berkeluarga di Mekah dan dia berniat untuk tinggal di sana. Saidina Osman duduk Madinah. Bila pergi Mekah, dia tak buat sembahyang jamak. Pasal apa tak buat jamak? Pasal apa tak buat qasar? Saidina Ali jawab, pasal Saidina Osman rumah dia di Mekah. Faham tak? Contoh macam inilah. Ayah-ayah, ibu-ibu duduk di KL. Pi KL. Macam mana buat contoh? Macam ni kita duduk di Kepala Batas ni, ada rumah di Bertam ni. Lepas tu kita pindah duduk di KL. Beli rumah di KL, duduk di KL. Tapi rumah Bertam ni kita ada lagi. Kita tak jual, perabot semua ada lagi. Kita duk kira apa? Nanti kalau balik main Penang boleh berhenti di Bertam ni. Boleh faham tak tu? Jadi bila kita balik daripada KL balik ke Bertam, kita boleh buat jamak tak di Bertam ni? Boleh tak kita buat jamak di Bertam ni? Tak boleh, pasal rumah kita ada sini. Memang tak boleh. Dalam perjalanan tu bolehlah sampai Bukit Merah apa semua tu bolehlah mayang jamak lagi. Tapi bila sampai di Bertam ni tak boleh buat jamak pasal rumah kita ada di Bertam ni. Saidina Osman macam tu lah. Dia ada rumah di Mekah. Sebab tu dia tak mayang jamak. Sebab tu dia tak buat qasar. Betul lah tindakan dia tu. Tapi jadi fitnah nombor 2. Orang tu kata benda fitnah ni cukup senang. Nombor 3, adapun sumber air dikhususkan adalah untuk ternak sedekah sehingga mereka besar, bukan untuk ternak unta dan domba miliknya sendiri. Kawasan air yang dia simpan itu, yang tu untuk bela binatang, binatang tu nanti nak sedekah bagi kat orang. Dia kata telaga ni jangan kacau, ni aku punya. Telaga ni jangan kacau, aku punya. Tujuan dia ambil telaga tersebut bukan untuk dia, tapi dia nak bela binatang. Dia suruh orang bela binatang. Binatang tu bila besar, sedekah dekat orang.
Tindakan Saidina Osman tu betul, tapi jadi fitnah nombor 3. Dan nombor 4, ada Umar juga pernah melakukan sebelum ini. Saidina Umar pun pernah buat benda yang sama sebelum tu. Adapun mengangkat jabatan daripada generasi muda, hal ini dilakukan kerana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut. Pasal apa dia lantik keluarga sendiri? Pasal keluarga sendiri semua pakat mampu, semua layak pegang jawatan. Sebab tu Saidina Osman lantik. Saidina Osman ni buat betul, tapi orang buat fitnah. Yang mana akhirnya fitnah tersebut melarat usilan. Akhirnya Saidina Osman syahid dalam rumah dia sendiri. Bila dia syahid, perangan last sekali. Saidina Osman syahid dibunuh oleh pemberontak yang mengepung rumahnya pada tanggal 8 Zulhijjah. Nampak tu? Dekat nak raya haji dah tu. No? Depa panjat rumah dia, depa terjun daripada atas rumah dia, terjun masuk dalam. Mereka pancung Saidina Osman. Waktu tu Saidina Osman sedang membaca Al-Quran. Dan waktu baca Quran itulah yang saya sebut tadi, kena pedang tu, darah dia terpercik macam tu. Darah ujung sekali tu kena pada perkataan yang berbunyi fasayakfikahumullah, memadailah Allah untuk kamu. Dan Saidina Osman ni dikira syahidud dar. Syahidud dar ni maksudnya orang mati syahid dalam rumah. Selalu mati syahid ni di padang perang. Hak ni syahidud dar, mati syahid dalam rumah. Dia dapat zakat tu silan, no? Sebagai penutup. Saidina Osman wafat usia 82. Sebagai penutup silan. Satu hari, rupanya Saidina Osman nak syahid ni, Nabi habaq lah. Last sebagai penutup. Nabi, satu hari Nabi naik gunung Uhud. Nabi SAW, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman. 4 manusia ni naik atas gunung Uhud. Naik duduk atas gunung Uhud gegak. Nabi SAW ada riwayat kata masa tu pakai tongkat, ada yang kata tak bawa tongkat, tak apalah. Nabi kata kepada gunung Uhud, Nabi kata uthbut Uhud, hai Uhud, senyap. Uhud, senyap. Fa inna alaika, atas kamu lah ni wahai Uhud, nabiyun, ada seorang nabi, wa siddiqun, ada seorang siddiq, Saidina Abu Bakar, wa syahidan, dan juga syahidan. Syahidan ni apa? Syahidan Kasim. dah berlawak. Wa syahidan, syahidan ni maksudnya 2 orang yang mati syahid. Rupanya Nabi habaq siap-siap dah. Saidina yang mati syahid siapa? Saidina Umar syahid ditikam waktu sembahyang subuh. Saidina Osman pun syahid dipancung waktu duduk baca Quran. Rupanya Nabi bagi tahu siap-siap dah, Saidina Umar dengan Saidina Osman akan mati syahid. Sebab tu Saidina Osman, Allahu Akbar, waktu dia nak meninggal, dia habaq kat isteri dia, semalam aku mimpi buka puasa dengan Nabi. Malam dia nak mati tu, hari-hari dia nak meninggal tu, dia kata pada isteri dia, aku mimpi jumpa Nabi. Nabi kata, malam ni Osman, kamu buka puasa dengan kami. Saidina Osman mimpi jumpa Rasulullah, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar. Nabi kata, tuftiru indana lailah, kamu akan buka puasa dengan kami malam ni wahai Osman. Rupanya sungguh no, beliau meninggal dunia lepas asar. Dan maghrib tersebut, maghrib dalam keadaan berada di alam yang lain bersama dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain. Tu kata special. Beliau meninggal dunia usia 82 tahun. Sebab tu mudah-mudahan Ibu sekalian, kisah Saidina Osman ni kita ambil, mudah-mudahan jadi panduan dalam kehidupan kita insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian, jadi saya rasa cukuplah sekadar tu atas penerangan tentang Saidina Osman. Saya ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak sebab sudi hadir ke program seumpama New Zealand. Satu program yang sangat-sangat menarik bagi diri saya sendiri. Yang kedua, saya ucapkan jutaan kemaafan sebab penyampaian yang kurang memuaskan. 2. Dan yang ketiga, saya ucapkan jutaan terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat sebab sepanjang saya duduk cakap ni, tak ada orang pun yang lena. Terima kasih atas kerjasama saya. So waktu cukup perdana ni, terima kasihlah atas kerjasama tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad atas penyampaian strategi sebentar tadi. InsyaAllah kita buka untuk sesi soalan jawab. Sebab soalan untuk pertanyaan tentang Saidina Osman, sebarang persoalan juga yang ada dilakukan kepada Al-Fadhil Ustaz.
Pak Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Sayyidina Osman dibunuh, isteri bernama Aisyah dan kemudian saya dibunuh. Satu soalan yang menarik yang mana saya pun tak tahu jawapan. Siapa yang membunuh Sayyidina Osman? Yang ni ada pandangan yang mengatakan golongan Khawarij yang membunuh Sayyidina Osman. Golongan yang Khawarij, satu golongan yang memang tidak berpuas hati dengan Sayyidina Osman, mereka lah yang membunuh. Dan ada pandangan yang mengatakan golongan daripada luar kota Madinah yang datang membunuh. Wallahu a'lam. Saya nak bagi maklumat secara tepat pun saya pun tak tahu sebenarnya. Tapi setakat yang saya mengaji dulu, golongan Khawarij yang bunuh Sayyidina Osman. Sebab mereka memang tidak berpuas hati dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Okey. Soalan terakhir saya tak ada saya nak ambil. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ayat yang memadaikan Allah Rasul yang terkena kesukaan dalam Sayyidina Umar, boleh tahu surah apa ayat itu? Ayat yang terkenal dalam Sayyidina Osman itu boleh tahu tak Ustaz? Ayat berapa, surah berapa? Kalau nak bagi, kalau boleh bagi masa saya cari, saya boleh. Sebab dia ada dalam suratul Baqarah ayat itu. Fasayfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Adik-adik yang mahtafiz di belakang surah apa adik-adik? Kan ayat-ayat itu. Kemudian qul tuhajunana fillahi wa rabbuna wa rabbukum. Okey, ayat itu. Adik-adik yang mahtafiz dapat ayat fasayfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatullah, celupan Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Ada hafizah macam ni? Ingat tak? Adik-adik hafiz ingat tak surah apa, ayat apa? Baik. Bagaimana? Minta bantuan. Macam mana? Mukallas juzuk 1. Terima kasih. Jazakallah khairan jazakallah. Jalan. Cepat jalan. Sebab tu ayah kalau ada anak, hantar lagi mahtafiz dulu. Kalau boleh hantar lagi mahtafiz dulu. Sebab bila dia dapat Quran, ilmu leh senang dia dapat. InsyaAllah. Mukallah juzuk 1. Mukallah juzuk 1. Okey, terima kasih. Adik kita yang bagi jawapan tadi, jawapannya suratul Baqarah ayat 137. Suratul Baqarah ayat 137. Fasayakfikahumullah ada di tengah-tengah, wa huwas samiul alim. Ayat 137 suratul Baqarah. Terima kasih adik Mahtafiz yang bagi jawapan tadi. Jazakallah khairan. Baik, wallahu a'lam. Okey, soalan terakhir daripada Pak Ali dalam skrip. Ada lagi soalan? Soalan eksklusif. Jadi kalau sampai Dia keren.